Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz Isamuddin dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, mari kita memulakan pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, saya, Muhammad Ilyas Mirza bin Abdul Muttalib akan membincangkan tentang seorang tokoh bernama Profesor Dr. Ahmad Mohamed Ibrahim. Nama sebenar beliau adalah Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Emeritus di sini membawa maksud pangkat seorang profesor yang sudah bersara. Beliau lahir pada 15 Mei 1916 di Singapura dan meninggal pada 17 April 1999. Beliau merupakan tokoh undang-undang Islam di Malaysia dan diiktirafkan sebagai bapa undang-undang Malaysia. Ramai yang tidak mengenali tokoh ini. Jadinya, saya dan ahli-ahli panel akan memberikan sedikit yang kami tahu tentang tokoh ini. Sebelum itu, mari saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Pada panel pertama kita mempunyai Hani Maisara binti Sufyan. Pada panel kedua kita, Muhammad Uzair bin Muhammad Syazali. Pada panel ketiga pula, hadirnya Muhammad Hamidullah bin Muhammad Syuhaim. Dan pada panel terakhir kita, Alia Maisara binti Asam. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita tanyakan pada panel pertama kita. Siapa sebenarnya Profesor Ahmad Mohamed Ibrahim ini? Baiklah, saya akan menerangkan mengenai biodata Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Nama sebenar Profesor Dr. Ahmad Ibrahim ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Tarikh lahirnya adalah pada 15 Mei 1916. Beliau merupakan warga negara Singapura dan tempat kediaman beliau adalah di Gombak, Selangor. Beliau telah mendapat pendidikan di beberapa buah tempat. Yang pertama adalah di Victoria School, yang kedua adalah di National University of Singapore, yang ketiga adalah di St. John College yang dikenali sebagai University of Cambridge, dan beliau telah menerima beasiswa dari Permaisuri. Beliau juga telah berjaya menamatkan pelajaran pada tahun 1939 dengan kelas pertama Economics Tripos 1 dan kelas pertama Law Tripos 2. Beliau telah melanjutkan pelajaran dalam sarjana undang-undang pada tahun 1965 dan akhir sekali beliau mendapat anugerah ijazah Doktor Undang-Undang, ijazah kehormat Doktor Undang-Undang daripada University of Singapore pada 5 Jun 1965. Dalam prospek kerjaya pula, beliau merupakan peguam negara pertama di Singapura pada tahun 1959. Dan beliau juga merupakan peguam negara pertama bukan Britain di Singapura pada tahun 1996. Beliau telah menaburkan banyak jasa, antaranya selepas berpindah ke Malaysia, beliau telah menubuhkan Fakulti Undang-Undang pertama di Universiti Malaya. Seterusnya, beliau berperanan menubuhkan kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga merupakan orang penting dalam perbincangan penggabungan antara Malaysia dan Singapura pada awal tahun 1960-an. Dan beliau merupakan pakar undang-undang dalam delegasi Singapura ke perbincangan Malaysia di London pada tahun 1963 yang membincangkan kemerdekaan dari Britain. Beliau telah mendapat beberapa penghargaan, antaranya beliau mendapat anugerah Panglima Perintah Kesetiaan kepada Mahkota Malaysia PSM pada tahun 1987. Selain itu, beliau dianugerahkan dengan gelar akademik yang tertinggi yang dapat diberikan, iaitu Profesor Emeritus pada tahun 1984. Akhir sekali, kuliah Fakulti Undang-Undang Universiti Antarabangsa Islam Malaysia diisytiharkan sebagai Ahmad Ibrahim Kuliah untuk menghormati beliau sebagai bapa pengasas kuliah. Tarikh kematian beliau adalah pada 17 April 1999. Baiklah,
Dalil yang dapat kita kaitkan dengan biodata Profesor Dr. Ahmad Ibrahim ini ialah daripada surah Al-Mujahadah ayat 11. Maksudnya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Sekian daripada saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Oh, begitu rupanya Profesor Ahmad Ibrahim kita. Dari huraian kamu panel pertama, Profesor Ahmad Ibrahim sangat bagus kan untuk dijadikan inspirasi kepada golongan pemuda Islam. Kenapa Betul. saya berkata begitu? Ini kerana pencapaian beliau ini boleh dijadikan sebagai titik matlamat dan memberi semangat bagi golongan muda untuk teruskan berusaha dan maju ke hadapan. Jadinya, untuk panel kedua, saya tujukan soalan ini. Apa sumbangan yang beliau telah berikan pada sektor pendidikan? Terdapat banyak sumbangan dalam aspek pendidikan. Contohnya, beliau ialah pengasas kepada kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau lebih dikenali sebagai UIAM. Kuliah undang-undang yang telah diasaskan oleh beliau menggabungkan pengajian undang-undang sivil dan undang-undang Islam. Daripada wujudnya kuliah undang-undang tersebut, lahir lebih ramai graduan menjadi pengamal undang-undang yang mahir menguasai kedua-dua pengajian sekaligus. Contoh lain ialah beliau juga mengasaskan Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Fakulti tersebut mengubah dan melaksanakan sebuah kurikulum pengajian yang berteraskan ilmu undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. Beliau berjaya memasukkan pengajian undang-undang Islam ke dalam arus perdana pengajian undang-undang. Ia juga berjaya menyebabkan penekanan pada undang-undang Islam dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang sistem perundangan Islam. Dalil yang kita dapat lihat ialah sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Riwayat Abu Daud nombor hadis 3157. Saya kembali kepada moderator. Banyak juga sumbangan beliau. Dari sini kita dapat melihat bahawa Profesor Ahmad Ibrahim ini sangat menitik beratkan ilmu-ilmu perundangan Islam ataupun dengan kata lainnya menegakkan perundangan Islam supaya perkara ini tidak dipandang enteng oleh para masyarakat. Sebagai contoh, Profesor Ahmad Ibrahim ini mewujudkan kuliah pengajian perundangan bagi menggalakkan para pelajar untuk menceburi dalam bidang ini. Hal ini supaya beliau dapat melahirkan generasi-generasi yang mementingkan isu undang-undang sivil dan undang-undang Islam dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, untuk panel ketiga kita, saya mahu menanya, apa pelibatan beliau dalam kes Natrah? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, marilah kita bersyukur kepada hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia ini dapat kita bersama-sama pada pagi yang indah ini. Tak dilupakan juga kepada Tuan Moderator yang arif lagi bijaksana kerana memberi saya sebuah amanah yang perlu dibincangkan dalam forum kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita menelusuri soalan yang telah dilontarkan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, iaitu berkenaan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan Natrah. Natrah ataupun nama Katoliknya ia Maria Khartoh dan nama Islamnya adalah Natrah, seorang budak kecil yang dilahirkan di Indonesia. Ceritanya bermula apabila Natrah telah diserahkan kepada keluarga Cik Aminah oleh nenek dan ibunya iaitu Adeline ketika Natrah masih berusia 5 tahun lagi tanpa pengetahuan bapanya ketika dia masih berada di Indonesia. Lalu Natrah diserahkan kepada keluarga Cik Aminah, lalu Natrah membesar dalam keluarga Cik Aminah yang beragama Islam
dan telah diasuh sejak dari kecil perihal-perihal agama Islam. Namun segalanya berubah selepas ayahnya iaitu Sarjan Khartov telah dibebaskan daripada tawanan oleh tentera Jepun selepas Belanda menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Bapanya telah mencari natrah di strata Indonesia namun hasilnya menghampakan kerana tanpa pengetahuan bapanya natrah telah dibawa ke kampung Benggol Kemaman Terengganu melalui jalan Singapura oleh Cik Aminah. Kerana natrah yang berkulit putih dianggap sebagai penjajah oleh orang Indonesia menyebabkan sukar bagi Cik Aminah untuk menjaganya. Kerana orang ramai melontarkan kata-kata yang tidak senang. Namun lama kelamaan bapanya berjaya menjumpai natrah dan bapanya telah menginginkan anaknya semula. Namun telah menggunakan taktik-taktik yang kotor untuk mendapatkan hak penjagaan semula. Disebabkan taktik-taktik kotor itu, Cik Aminah pun telah berjaya ditipu dengan muslihat Sarjan Khartov menyebabkan natrah diletakkan di Pusat Kebajikan York Hills iaitu di Pusat Kebajikan Masyarakat Singapura pada 22 Mei 1950 atas arahan Ketua Hakim Mahkamah. Oleh sebab itu, Cik Aminah pada 28 April 1950 telah membuat rayuan untuk mendapatkan balik hak penjagaan terhadap natrah melalui peguam bela Encik Ahmad Ibrahim daripada syarikat peguam s.c.goho.co. Dan 19 Mei 1950, peguam bela iaitu Encik Ahmad Ibrahim memberikan hujah yang cukup mantap bahawa Cik Aminah Muhammad berhak menjadi penjaga natrah. Profesor Dr. Ahmad Ibrahim menjadi protagonis dan antara tokoh yang amat dihormati dalam kes natrah di Singapura. Dan akhirnya pada 28 Julai 1950, Cik Aminah menang kes rayuannya dan natrah telah dikeluarkan daripada Pusat Kebajikan Masyarakat York Hills Singapura. Selepas kemenangan tersebut, Cik Aminah tidak mendiamkan diri. Beliau telah membuat keputusan untuk mengkahwinkan natrah dengan seorang lelaki kerana dalam Undang-Undang Syariah Islam, perempuan yang berumur 13 tahun telah dibenarkan untuk berkahwin sebagaimana isteri Nabi Muhammad SAW iaitu Siti Aisyah. Tujuan pernikahan ini dengan andaian untuk menyelamatkan natrah daripada dibicarakan semula di Singapura. Tetapi perkahwinan ini menjadi kerugian besar kepada natrah dan keluarga Cik Aminah itu sendiri kerana berdasarkan Undang-Undang Belanda, budak perempuan yang masih berumur 16 tahun ke bawah tidak membenarkan perempuan itu berkahwin. Budak perempuan tersebut berkahwin. Hal ini telah menjadi punca kepada tragedi yang berlaku di Singapura iaitu tragedi natrah ataupun kita panggil sebagai rusuhan natrah. Tiba-tiba daripada isu agama bertukar kepada isu jagaan. Dalam kes natrah ini, mahkamah mengakui natrah secara rela tanpa dipaksa oleh sesiapa hendak meneruskan kehidupan sebagai seorang Muslim. Namun tiba-tiba mahkamah pula mengatakan siapa yang boleh menafikan hak natrah daripada didedahkan kepada agama Kristian. Iaitu bapanya lebih berhak ke atasnya. Sebab berdasarkan undang-undang Belanda, yang menentukan agama anaknya dan hala tuju hidup anaknya adalah bapanya. Pada akhirnya 12 Disember 1950, hakim menjatuhi hukuman bahawa natrah mesti dikembalikan kepada ibu bapa kandungnya di Belanda kerana bapanya diberi hak dalam menentukan agama anaknya seperti yang saya sebut sebentar tadi. Natrah telah dihantar pulang ke Belanda dan seterusnya dijadikan Katolik. Pada mulanya, kesemua orang Islam menghormati keputusan mahkamah yang menentukan hak penjagaan diberi kepada ibu bapa kandung natrah. Namun oleh sebab provokasi daripada akhbar-akhbar pro penjajah yang dilemparkan kepada orang Melayu dan Indonesia yang beragama Islam pada waktu ketika itu, merasakan bahawa agama Islam pada ketika itu dihina. Pihak berkuasa British tidak memberi fokus kepada sensitiviti agama dalam masyarakat majmuk yang majoritinya beragama Islam. Natrah yang telah beragama Islam telah dimurtadkan. Provokasi tersebut termasuklah foto-foto yang menunjukkan gambar natrah melutut di hadapan Virgin Mary, iaitu salah satu patung yang berada di dalam gereja. Dan orang-orang Islam ini beranggapan ini adalah perang jihad, iaitu perang suci untuk menyelamatkan agama dan maruah Islam. Keputusan ini mengecewakan masyarakat Islam di Singapura dan Tanah Melayu apabila natrah akan dimurtadkan.
Seramai 18 orang terbunuh ataupun mati syahid dan 173 orang cedera ketika bertempur dengan tentera dan polis British. Mana-mana warga British di Singapura juga telah diserang. Bangunan dan kereta berhampiran mahkamah turut terbakar. Singapura diletakkan di bawah perintah berkurung selama 2 hari 2 malam. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kesucian Islam menjadi tanggungjawab umat Islam dan wajib dipelihara. Agama Islam ini juga bukanlah satu agama yang boleh dipersendakan. Seperti mana yang kita telah belajar ketika kita di sekolah menengah dahulu dalam subjek pendidikan Quran Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah, iaitu larangan mempersendakan agama melalui firman Allah surah Al-An'am ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تَبْتَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لها من دون الله نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Yang bermaksud, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah kepada mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka. Dengan sebab apa yang dia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelagak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur dan ingkar. Tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai-pegawai British tersebut merupakan perbuatan orang kafir harbi yang telah menimbulkan permusuhan dalam negara Islam. Oleh itu, kewajipan ke atas kita untuk memeranginya untuk membela agama Allah, iaitu berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 41 yang bermaksud, perangilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikianlah amatlah baik bagimu jika kamu mengetahui. Baiklah, sampai di sini sahaja hujah saya. Saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator. Maafkan saya atas kekurangan dan silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Moderator. Terima kasih panel ketiga. Berani betul Profesor Ahmad Ibrahim ini untuk membela Natrah walaupun berdetangan dengan kuasa British yang sangat kuat pada masa itu. Jadi saya menyerahkan kepada panel terakhir kita untuk menyimpulkan berkenaan kes Natrah ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan peristiwa seterusnya di mana saya akan simpulkan kesimpulan daripada kes Natrah. Okey. Akibat daripada peristiwa rusuhan Natrah, Natrah telah kalah daripada kesnya di Tanah Melayu. Jadi Natrah telah dibawa pulang oleh keluarganya telah dibawa pulang oleh keluarganya untuk ke Belanda dengan kawalan ketat anggota polis, iaitu kira-kira 40 orang polis yang lengkap bersenjata berkawal pemergian mereka sehingga ke pesawat KLM yang dinaiki oleh ahli keluarga kandung Natrah. Okay. Sepanjang perjalanan Natrah dan keluarganya ke kediaman mereka di Bridgend, Natrah telah dilaporkan menangis, di mana Natrah berasa amat kecewa kerana beliau terpaksa berpisah dengan ibu angkatnya, iaitu Cik Animah. Jadi
Jadi setelah sekian lama berada di bumi Belanda, akhirnya Natra telah membuat keputusan untuk menggunakan nama asalnya, untuk menggunakan nama Britishnya, iaitu Bertha. Okey, manakala pada waktu itu di Singapura, beberapa unit siasatan telah ditubuhkan, di mana unit siasatan rusuhan yang ditubuhkan oleh penjajah British ketika itu telah menahan seramai 773 orang akibat daripada rusuhan yang berlaku pada suatu ketika dahulu. Dan peristiwa tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan Tunku Abdul Rahman meletak jawatan beliau sebagai pegawai kanan kerajaan, dan beliau telah berusaha untuk mengumpul dana rayuan dalam mengurangkan hukumannya. Akibat daripada rasa bersimpati terhadap kes Natra, Tunku Abdul Rahman ini telah menunjukkan kepada rakyat betapa pentingnya maruah Islam ini untuk diperjuangkan. Jadi secara tidak langsung, insiden yang telah berlaku di Singapura pada tahun 1950 telah menunjukkan kepada kita betapa rendahnya pemahaman terhadap sentimen dan perasaan orang Islam. Jadi orang-orang Islam berasa terhina dan tidak mampu untuk mengawal perasaan emosi mereka. Dan ini telah menyebabkan tercetusnya rusuhan yang dahsyat di tanah jajahan Singapura, sehingga menyebabkan banyak nyawa yang terkorban. Okey, kemudian setelah kembali kepada pangkuan keluarga kandungnya, kehidupan Natra secara tidak langsung telah berubah 360 darjah, di mana telah berubah 360 darjah di mana pada Mac 1953 Natra telah membuat keputusan untuk memberitahu kepada Mansur Adabi yang merupakan bekas suami beliau agar tidak menulis lagi surat kepadanya, kerana Natra ketika itu telah pun menjadi Kristian Katolik. Jadi beliau berterus terang kepada Mansur Adabi untuk tidak mencarinya lagi dan teruskan dengan kehidupan barunya. Serta pada masa yang sama, beliau juga telah memberitahu kepada bekas suaminya yang beliau telah menggunakan nama asalnya, iaitu Bertha Herta, di mana nama yang telah diberi oleh keluarga kandungnya. Okey, kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Natra telah kemudian pada tahun 20 April 1956, Bertha telah berkahwin dengan seorang askar, iaitu Johann Gerardus Wilkenfeld, di mana pada ketika itu Bertha baru berusia 21 tahun. Okey, ketika usia perkahwinan mereka itu, Natra dan suaminya Johann telah pun dikurniakan 10 orang anak. Jadi setelah beberapa tahun hidup bersama suaminya, iaitu Johann Gerardus Wilkenfeld, akhirnya pada tahun 1992, secara tidak langsung
kerajaan telah pun mengharamkan lagu yang berjudul Natra yang dinyanyikan oleh kumpulan Handy Black kerana lagu tersebut mengisahkan tentang kehidupan Natra pada suatu ketika dahulu di mana waktu itu Natra masih lagi menganut agama Islam. Jadi tak lama kemudian secara sah pada 9 Julai 2009 seluruh dunia digempakan dengan berita tentang bertah-retak atau nama Islamnya iaitu Natra yang dikatakan bahawa beliau telah pun meninggal dunia di kediamannya di Hoogeveen, Belanda, dan pemergian beliau disebabkan oleh penyakit yang dialaminya iaitu penyakit leukemia yang dihidapinya pada usia 72 tahun. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada keseluruhan hidup Natra ini, jelaslah bahawa setelah Natra menjadi murtad, menunjukkan bahawa agama Islam ini sememangnya dapat menyatupadukan rakyat negara kerana mereka berusaha untuk mempertahankan Natra daripada keluar daripada Islam, di mana untuk mempertahankan Natra menjadi murtad. Tapi atas sebab tertentu, jadi mereka terpaksa akur dengan kejadian tersebut. Dan kemudian pemergian Natra daripada tanah Melayu ini juga telah benar-benar meninggalkan semangat juang kepada orang Melayu untuk terus membawa kemerdekaan dari pemerintah Inggeris kerana jelas menunjukkan bahawa pada tahun 60-an tanah jajahan telah pun diperintah oleh pemerintahan Inggeris dan ini secara tidak langsung telah menyebabkan hak-hak keistimewaan orang Melayu tidak dapat diiktirafkan, tidak dapat digunakan dengan sebaik mungkin, dan ini juga menyebabkan kes Natra secara tidak langsung kalah disebabkan pemerintah Inggeris yang sangat berkuasa. Jadi ini menunjukkan bahawa sebagai rakyat negara sepatutnya keadilan dan kesejahteraan Islam ini patut diketengahkan kerana dengan agama Islam inilah jelas menunjukkan bahawa ia dapat memberi perpaduan kepada rakyat dan negara. Jadi keseluruhannya setelah beberapa tahun mengalami konflik tentang peristiwa Natra ini, akhirnya seorang tokoh terkenal iaitu Dr. Jasri Jamal telah memilih Profesor Emeritus Tan Sri Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang merupakan peguam kepada Natra dengan memberi pengiktirafan kepada beliau sebagai pemimpin undang-undang Islam di Malaysia dan bapa kepada sistem perundangan Malaysia kerana beliau telah pun berusaha dalam mempertahankan Natra. Jadi kes tentang Natra ini kita dapat kaitkan dengan dalil yang terdapat dalam surah Al-Imran pada ayat 85 yang bermaksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima daripadanya dan pada hari akhirat kelak daripada orang yang rugi. Jadi
saya sudahkan hujah saya dengan saya hujahkan kembali jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator dan saya ucapkan sekian, terima kasih. Maafkan salah silap saya. Terima kasih. Begitu tragis kehidupan Natra ini. Daripada umur kecil sehinggalah ke umur tua, kerap diberikan ujian. Tapi dengan bantuan Profesor Ahmad Ibrahim dalam kes Natra ini, jelas kita lihat bahawa Profesor Ahmad Ibrahim sangat tekad dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak seorang gadis, iaitu hak Natra, yang merupakan seorang yang bawah umur yang ingin meneruskan hidupnya sebagai seorang Muslimah. Menurut ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi dengan itu saya mengakhiri forum kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada para panel kerana sudi menghadiri forum ini dan memberikan pendapat dan pengetahuan anda semua tentang Profesor Ahmad Ibrahim. Dengan itu, sekian, terima kasih.